Selamat memulakan minggu pada hari Isnin, 11 Julai bersama MSI dengan pelbagai kisah menarik. Otai bukan sebarang otai. Walaupun di usia warga emas, tetapi individu-individu ini tetap aktif melakukan aktiviti lasak yang digemari. Ikuti perkongsian sepasukan sukarelawan di Bumi Bergolak dalam memberi bantuan ketika gempa bumi melanda. Dan sempena Raya Korban, resepi menu istimewa berasaskan daging dari negeri Kelantan. Assalamualaikum dan salam Hari Adha untuk anda semua. Kita kembali di MHI sebab kita kan setiap hari. Betul. Dan kali ini bersama dengan saya Fetri Yahya. Dan juga saya Anim Izzati. Bagaimana keadaan anda semua? Harap-harapnya Raya Korban tahun ini cukup meriah sekali. Meriah sangat, ya. Ya, seperti mana yang kita tahukan seluruh dunia kita dapat saksikan bagaimana sambutan Hari Raya Aidil Adha pada kali ini begitu berbeza. Dengan di negara kita sendiri kelonggaran telah pun diberikan untuk sambutan Hari Raya Aidil Adha. Ramai yang tumbangkan lembu, masing-masing ambil part masing-masing untuk lakukan ibadah korban ini, insya-Allah. Dan hari ini tak terlambat untuk kita ucapkan salam Aidil Adha. Maaf zahir batin dari kami juga kepada anda semua yang masih lagi beraya. Hari ini banyak lagi saya kira aktiviti-aktiviti penyembelihan yang bakal dilaksanakan di tempat-tempat masing-masing. Selagi belum tamat tempohnya kita berusaha yang terbaik. Dan kita perhatikan sebelum ni ramai anak muda ataupun warga kota yang keluar yang sampai sesak ke utara, ke Kuala Timur terutamanya. Dan nanti akan berlaku gelombang balik kampung pula lah. Daripada kampung balik semula ke kota. Semoga anda semua tabah, sabar. Sekarang ni pun kalau di KL memang lengang. Dan kalau di tempat-tempat pun macam ramai warga asing saja. Pengalaman saya berada di ibu kota, kalau satu tempat tu memang masjidnya memang penuh dengan warga asing saja. Kita ambil peluang untuk berhenti seketika, berdamai jiwa untuk berehat, ya. Okey, dan kita mengajak anda untuk semua hayati kembali makna korban. Anim Izzati pun sempat, Alhamdulillah, saya pun sebenarnya baru touchdown Kuala Lumpur pada jam 3 pagi tadi. Saya dah daripada hari Jumaat sehingga ke hari raya pertama Raya Korban di Kemboja. Kali ini pengorbanannya tidak beraya bersama dengan keluarga lah. Walaupun dah 2 tahun tak raya sama keluarga, saya ekstra lagi setahun tak raya bersama dengan keluarga. Saya beraya dengan saudara-saudara Islam kita di sana. Tapi Fetri, dia mengajar kita, macam kita kan raya, pagi-pagi kita dah ada lauk kan. Kadang-kadang petang sebelum raya tu kita dah ada lauk raya. Mereka memang tak ada lauk raya. Betul. Tunggu lembu tu dikorbankan, lapah lembu selesai, itulah terus bawa balik, sebab terus itu masak. dia mencapai matlamat ataupun falsafah haji ataupun korban tu, yang mana daging tu untuk disampaikan kepada mereka yang tak mampu, terutama yang betul-betul fakir miskin, yang memang daging tak mampu beli. Tak mampu. Dia memang tagline yang kita selalu war-warakan kan, makan daging setahun sekali. Memang betul. Mereka makan daging bila tunggu kita lakukan korban di negara mereka. Dan paling kita syahdu sekali bila mana kalau di sini ialah kita memang dah biasa. Tapi di sana semua organ ke apa, semua kulit semua. Betul, semua direbusnya, guna pakai, disimpan. Dan pengalaman saya di Sudan, yang mana mereka ni akan ambil daging tu, keringkan. Jadi kan pelarian tak ada. Keringkan jadi boleh guna sampai sebulan. Sebab mereka tak ada peti sejuk nak simpan. Memang macam tu caranya. Jadi kita pun rasa macam itu mendidik kita untuk tidak membazir. Sebab kita kalau di Malaysia, perayaan ni adalah waktu-waktu yang memang selalu berlaku pembaziran makanan. Bulan-bulan puasa, itu antara waktu-waktu yang selalu berlaku pembaziran kan. Mereka ni sampai keringkan daging. Sebab apa? Tak ada peti sejuk. Masak pun semua rebus-rebus, Fetri. Tak ada rendang, tak ada apa. Dan sekarang pun kita sebenarnya dah bila dah tamat macam PKP dan COVID pun tak seteruk dulu. Jadi kalau boleh kita nak mengajak terutama anak-anak yang membesar dalam dunia PKP ni untuk tambah ilmu. Kenapa korban? Kenapa lembu? Kenapa tidak pergi berburu rusa ke? Dan kenapa istilah-istilahnya dan apa sejarah yang penting. Dan semoga kita semua dapat berkongsi maklumat yang terbaik untuk benda ni kan setahun sekali. Takut ada yang lupa. Dan hari pun kita nak kongsi tentang individu yang ada prinsip dan ada dunia masing-masing yang penting membawa kepada kepuasan jiwa. Betul. Dia bila kalau kita dah sampai pada fasa otai ni, kadang-kadang kita rasa macam ni lah waktu nak relax lah kat rumah lah. Tapi tidak bagi mereka. Mereka mencari sesuatu yang sangat ekstrim ataupun mungkin sukan yang kita sendiri, orang muda ni kadang-kadang nantilah dulu. Tapi mereka ni ada jiwa muda. Otai yang berjiwa muda. Kalau tadi kita dah bawakan Cik Din dan juga rakan-rakannya dengan sukan pemotoran, itulah minat mereka kan. Kita akan bawakan lagi seorang individu dalam kalangan wanita pula yang juga mempunyai sukan ekstrim walaupun di usia otai ini. Dan saya terbaca satu artikel tentang individu yang berusia lebih 60-an dan mereka kesal bukan apa sebab katanya jiwa masih muda tapi fizikal yang tak fit lah. Bukan fizikal dewasa lebih cepat.
Patutnya jiwa mereka 40, look pun kena 40. Tapi mereka berpegang bahawa mereka tidak melihat pada usia. Yang penting usia dalam jiwa ni. Sebab tu mereka boleh melangkah jauh sebab ada lagi satu ekosistem. Betul. Siapa yang support, siapa yang mungkin betul-betul memberi motivasi untuk mereka. Jadi jomlah kita saksikan apa otai-otai ni buat ni. Jom sama-sama kita saksikan. Hiraukan panas mentari lagi demi cinta. Ketika insan lain seusianya selesa menghabiskan masa berehat di rumah, Kamarudin Wahid, 77 tahun, masih setia mengikuti konvoi bersama jentera retro miliknya, Yamaha RDY P250. Popular dengan gelaran Cik Din YP di media sosial, anak jati Selangor ini mula jatuh cinta terhadap kenderaan motosikal sejak berusia 18 tahun. Bermula dengan sebuah Vespa dan diikuti dengan beberapa siri model motosikal lain. Namun pada tahun 1998, pesara kilang ini memilih motosikal yang digunanya kini sebagai koleksi jentera yang terakhir. Berbekalkan semangat serta jiwa kental, Datuk kepada 8 cucu dan 2 cicit ini tetap meneruskan hobi berkonvoi menjelajahi setiap pelosok negara sesuai dengan imejnya sebagai seorang otai permotoran. Berbeza pula kisahnya dengan Hasnah Muhammad Ali. Bagaikan sebuah terapi, wanita berusia 60 tahun ini gemar meneroka keindahan alam semula jadi. Sebut sahaja pelbagai aktiviti fizikal seperti mendaki, memanjat gunung mahupun penerokaan gua, semuanya pernah dilakukan. Antara yang menjadi kegemaran ialah aktiviti selaman skuba. Lebih mesra disapa Umi, dia bijak membahagikan masa dengan tugasnya sebagai seorang pembantu peribadi serta minat terhadap selaman skuba. Faktor usia juga bukanlah penghalang buat Hasnah untuk merealisasikan hobinya. Okey, itu dia. Nampak tu. Dunia mereka yang berbeza dan ada kesanggupan yang dalam betul. Minat dia tu kan. Itulah kita cakap. Walaupun dia nampak otai, tapi jiwa dia, jiwa muda. Dia tak boleh nak duduk diam. Ada je aktiviti dia nak buat. Kalau diam, boleh demam. Okey. Kita nak bersama dengan Cik Kamarudin Wahid. Ataupun Cik Din. YP. YP tu ialah? Yamaha Power One. Wow. YPVS, Yamaha Power One System. Oh, dahsyat. Tadi Cik Din bawa geng datang Seri Pentas bukan main lagi kat luar. Daripada Adi Club Malaysia. Ada. Itu dia. Itu Okey. semua geng-geng otai Cik Din tu. Ya. Itu semua geng-geng otai Cik Din tu. Itu semua bawa pada saya lah, 40 lebih, 30 lebih yang ikut. Oh, itu dia. Tak ada umur macam saya lah. Okey, di sebelah saya juga kita nak kenalkan Puan Hasnah Muhammad Ali, penyelam skuba ataupun lebih disenangi dengan Umi. Ya. Dalam grup dia kita panggil dia Umi ni. Apa khabar Umi? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Boleh kalau kita berkongsi usia boleh Boleh. Boleh tak kita nak okey. berkongsi minat dan usia? Cik Din berusia 70? 77 tahun. Oh, okey. 77. Umi pula? Going on 61. Tu dia. Okey. 61. Masih lagi dive. Masih lagi bertenaga. Okey, Umi, last dive bila? Last dive sebelum COVID. Tapi yelah kan, selepas break COVID hari itu kita buat refresher course lah. Pasal divers ni memang selalu kena air. Kalau tak ada air dia macam... okey. Itu yang demam Percaya kan? dia minat benda-benda ni, dia tak laku tiba-tiba ya. Mesti zaman muda dah memang dah ada momentum dah. Betul. Dulu kita selalu pergi snorkeling. Lepas tu tengok orang atas boat yang bawa dive set. Semua kita tengok, diorang ni buat apa? How is it underwater and all that? And then how I join diving, if I can share with you. Anak dengan menantu saya ambil diving. Okey. So saya selalu kena tinggal jaga anak dia. So kalau kita pergi holiday pun, kita pergi laut, saya kena tinggal atas, dia orang masuk bawah. So saya kata tak boleh jadi, mana boleh I nak jaga. I'm too young for that. You know. So dah lepas tu saya buat satu discovery dive di Mabul. Because when they went down, they come up and say cantik lah, cantik. So kita macam iri hati lah kan. So I went for a discovery dive dekat Mabul. So melihat keindahan Allah Ta'ala underwater. My God, it is so amazing. Ya, betul. It is like, you cannot describe. So saya kata, no tak boleh, saya kena pick up this hobby. Lepas tu, masa tu lutut pun dah give way kan. Masa saya selalu hiking. So bila lutut agak-agak macam nak tarik break, so saya rasa diving is
very nampak dia hiking, dia diving. Itulah dia, memang jenis suka bergerak ya. Okey, baik Cik Din, zaman dulu memang dah biasa motor ke? Ya. Masa zaman muda dulu? Saya minat motor daripada tahun 62. 62. Oh, tahun saya lahir tu. Setengah orang dia macam adalah dia punya pengalaman macam ada orang berhenti sebab mungkin ada yang kemalangan ke, ada memori yang buruk ke. Cik Din tak ada langsung terus macam tu je? Tahun 62 sampai sekarang lah. Okey. Saya memang minat dengan motor. Okey. Dulu masa tahun 62 tak adalah motor macam sekarang Jepun ni. Tapi masa tu pakai Vespa je lah. Yelah. Tak ada rasa nak berhenti langsung dulu? Tak boleh. Tak boleh Paling lama lah tak bawa motor. Tak pergi ride ni paling lama boleh duduk rumah berapa lama? Saya tak boleh duduk di rumah. Okey, selalu ride pergi mana? Apa aktiviti yang Cik Din buat? Kadang-kadang macam saya pergi Thailand ke. Kalau ada golok byway ke tadi. Kadang-kadang tak ada sebelah Thailand, saya pergi petani memenjarahi masjid 300 tahun. Kalau tak ada event lah dekat golok. Selalu memang pergi dengan satu... saya dengan lah. dua orang ni dengan saya punya presiden. Saya dua orang dah. Saya punya presiden. Tapi tak pernah ride Lone Ranger, pergi mana-mana? Kalau ada kalau saya punya presiden kadang-kadang motor dia rosak ke apa, dia kena apalah, saya balik ride seorang lah, ride solo lah balik. Jadi apa yang diamalkan supaya fokus, tak sakit-sakit, apa yang dibuat? Tapi kita ni pada saya lah kan. Zaman sekarang, zaman dulu lain lah kan. Dulu kalau orang dulu, orang kata ayam kampung lah. Iyalah. Kan? Pemakanan. Pemakanan. Betul. Kita makan pucuk ubi ke, pucuk paku ke apa. Rebus-rebus, tak ada minyak-minyak. Dulu tak ada lah. Sekarang ni tengok pemakanan banyak yang racun-racun lah. Itulah yang saya tahu. Yang saya tahu lah kan. Itu beza tu je lah antara dulu. Dia sebenarnya bila tak ride tu yang sakit tu. Dia kan? Dia kalau ride semua settle, sihat, tak ada apa Cik Din. Kalau saya tak ride, saya tak boleh baring kat rumah. Saya kena buat kerja menyapu sampah ke apa kat luar-luar, saya buat kerja itulah. Yelah, badan dah biasa betul dah biasa, kan, biasa kerja kan. Jadi berpeluh kan. Jadi benda berpeluh. Tapi kalau dulu pun saya tahun 80-an pun lari maraton. Lari maraton. International maraton ke, mana ada KL International ke. Penang International Kedah itu 42 km. Kalau half marathon 22.9. Macam Penang tu 7 kali saya lari. Heart rate pun dah lain ni. Bila Cik Din bila tengok anak-anak muda sekarang kan, yang macam kita nak bersenam pun pilih sukan kan. Yang susah sikit kan Cik Din, mungkin Cik Din adalah nasihat sikit untuk kita ni, untuk diri saya sendiri sebenarnya. Yalah, itulah dia. Kadang budak-budak sekarang lain kan, tak ada macam tu. Dulu kita ni macam saya, orang dulu hormat orang tua. Betul. Mak bapak, siapa pun cikgu pun kita. Tapi kadang-kadang sekarang ni susah sikit lah. Kadang-kadang dia mau dengar ke, dia tak mau dengar tu. Ada tak orang kata macam, Cik Din dah lah. Ada tak yang kita yang penat tengok Cik Din? Itulah, malah lah anu kan. Itulah. Ada. Okey, macam Umi pasti ada impian ya. Bila dah satu teroka di Mabu, lepas tu mungkin ada impian lain untuk, okey, next destination, next plan, apa dah ada dah? Sebenarnya saya dengan my kids, kita banyak buat di Malaysia lah, Tioman, Perhentian, Tenggol. Belum lagi saya berkesempatan untuk dive overseas, tapi insyaAllah after this lah. Selalu kalau Umi dive, memang Umi akan bawa set sendiri? Kita ada set sendiri. Dan lepas tu mana yang tak ada set, dia orang sewa. Sewa di dive center, dia orang sewa kan. Especially macam yang tank kan, benda yang mahal-mahal, of course kita akan sewa lah kan. Tapi ini antara yang essential lah kan, yang kita perlu ada. Umi mungkin nak kongsikan kita untuk yang newbie, untuk yang mungkin nak kena pergi refresher balik, ada alatan-alatan ini. Of course, dalam senarai ni, it's actually what you need when you dive. Okay, the whole set lah. Tapi saya tak bawa the whole set hari ni. Of course, kita ada booties yang you have to wear before you wear your fin. So sebab tidak, kalau tidak longgar nanti boleh tercabut-tercabut. When you dive, you actually need your fin because dia yang pedalkan kita. Then of course your suit. Kalau you go deeper, then you have to have something yang tebal sikit lah. Sejuk sebenarnya bawah tu, Umi. Tapi pasal saya badan sihat sikit kan. So saya dia ikut temperature jugalah. Tak berapa perlu sangat yang tu. So saya pakai yang biasa. Jadi boleh bakar lemak and keep me warm. So of course. Tapi ada tak apa-apa persatuan ke memang masuklah? Saya dengan Kakatu Divers. Actually ramai lagi otai-otai yang umur lebih daripada saya yang diving. And you'll be amazed, you know, how they dive. Even our Tan Sri Rafida is just a good diver. Tapi dalam grup saya, Calcutta Divers,
saya yang paling senior. So that's why they call me Umi, because my children calls me Umi. I see. So I'm like a mother to everybody lah. So dalam grup saya yang paling senior. Umi, kalau kita dive ni, benda yang paling penting buoyancy kita dan juga kita punya pernafasan. Betul. Kan. Yelah, pada usia kita yang semakin lama semakin meningkat ni, pernafasan pun mencabar juga, Umi. Macam mana Umi kekalkan? Ya, betul. Actually saya lambat sikit daripada dia orang diving pasal I need to have approval from my doctor because I'm asthmatic. So bila after some time my doctor kata okay, you do this test, you do that test and all that. So bila pass test baru dia keluarkan surat kata saya boleh dive. So because kalau tidak even diving school pun, diving agency tak nak bertanggungjawab because if you are asthmatic, you have some paru-paru problem. You must Dalaman bila? Dalaman. Dalaman about 22 meters. Tak dalam sangat lah actually. People go deeper. Than that kan. Lagi-lagi kalau macam yang wreck dive. Kan? Oh yes. Even wreck dive. Tapi dekat Malaysia pun banyak wreck. So and then it's amazing lah actually what you see underwater. Pada budak-budak muda, orang muda, even orang otai, it's not too late to start, ya, Tuan. Mungkin boleh tukar sikit lah daripada set naik motor je, you go underwater. Dia nak ajar orang masuk. Cik Minat, jelas je. Ya, betul Cik Din. Mesti nanti you dapat rasa. Dia ajaklah Umi pula. Tak ada jiwa saya. Tak ada sampai saya takut naik motor ni. Saya takut naik motor pasal Malaysia roads kan. Dia kereta-kereta dalam Malaysia ni takutlah sini tergolek, sana tergolek. Kalau Cik Din tengok macam orang pergi ride mana-mana kan memang teruja lah ya. Seronok tengok. Ada yang pergi daripada Malaysia sampai ke mana-mana. Tapi saya sampai Thailand je lah. Yang paling jauh itu paling jauh lah Cik Din. Berapa jam Petani. Berapa jam tu? Berapa hari? Saya kalau ride, macam saya nak pergi Thailand, saya akan ride, saya tidur Terengganu dulu satu malam. Inilah. Kan, saya tak boleh jalan malam. Macam mata kan, masalah mata kadang. Lepas tu pagi besok, saya terus masuk Thailand. 2 hari, 3 hari juga tu kadang-kadang sampai 5 hari lah. Dekat sana, dekat Thailand pun, kadang-kadang dah 2-3 hari. Pergi balik, kadang-kadang masa 5 hari lah. Kadang-kadang bila kita tak ada dalam sukan itu, kita tak tahu kenikmatan ataupun kepuasan mereka tu kan. Walaupun penat. Nampak kita dengar pun kita rasa macam penat je nak ride. Itu dia. Itu macam dulu lah kan. Macam kita dulu tahun 62, dulu kita mana ada highway, tak ada perintah rehat, tak ada petrol pump. Dulu kalau kita pergi Penang, ikut jalan lama dulu. Sekarang dulu susah. Kalau kita pergi Pantai Timur, kita naik bentong apa, gombak bentong apa. Kan masa tu susah. Jadi sekarang ni saya nak rasa yang senang pula. Itu saya punya. Saya nak rasa yang senang kan. Nak tengok. Jadi saya jalan lah. Selagi saya larat, saya nak jalan. Bila mereka ni bergerak, moving, akan mengaktifkan minda, jiwa kan. Dapat pengalaman baru, udara baru. Itu yang hidupkan jiwa tu. Semangat. Cik Din dengan highway ni tak dapat nak dipisahkan lah. Tak boleh. Tak boleh. Okey, Cik Din, yang terakhirnya untuk anak muda ataupun yang berjiwa otai sama-sama di luar sana yang sedang mendengarkan Cik Din ni, nak sampaikan apa-apa, silakan. Jadi pada yang budak-budak muda yang ada sekarang ni, kita main motor ni biarlah. Orang kata jaga diri sendiri lah kan. Jadi benda yang ni, yang ada yang sekarang orang kata dadah ke apa, jauhilah pada benda tu. Merosakkan badan. Betul. Itu yang penting dia. Jadi kalau kita rider ni, kalau isap hanya apa-apa semua, susah kan? Tak payah. Kan? Itu nasihat yang penting. Baik, Cik Din. Umi, apa yang nak disampaikan kepada diver-diver di luar sana, Umi? Actually, kita boleh... actually, it's amazing, the underwater world. Ya. So, jadi, lihatlah kurniaan Allah, ciptaan Allah. So, pada anak-anak muda, please venture to diving. You can sell our country, the beauty of our islands, our dive sites. So you can actually sell it overseas. So bila you tak masuk dalam air, you tak nampak, you tak tahu kan. You tengok hutan batu di keliling kita. Tapi kalau you go underwater, the corals, the livings, the fishes and all that, alhamdulillah, it's got crazy. Itu dia. Silakan masuk laut. Budi berbeza yang membawa kepada kebahagiaan untuk Kamarudin Wahid, Cik Din YP dan juga Umi Hasnah Muhammad Ali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mesyai di raya yang kedua ini ada hal. Semoga ada inspirasi untuk kita bersama. Ya, itu dia. Okey, kita nak rehat seketika. Cik Rahman Salim ni ada potensi untuk ikut jalankan. Ada. Ramai sebenarnya otai-otai di TV3 sendiri yang juga mempunyai sukan ekstrim yang mereka minat. Dah selesai dah kerumen kita. Pergi diving pula. Okey, kita nak rehat seketika. Penonton-penonton semua teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Terima kasih. Alright.
Baik, kita masih lagi dalam MHI, kita bicara tentang inspirasi dan bagaimana mereka ni sanggup terbang ke bumi yang bergolak, yang selain dikaitkan dengan ketidakselamatan, tetapi ada keperluan untuk berjuang dan membantu di sana. Ya, kita masukkan ialah di Afghanistan. Betul. Kita akan bersama dengan Encik Nur Azam Abdul Samad, Ketua Pasukan yang kini berada di Kabul, Afghanistan. Assalamualaikum Encik Nur Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih bersama dengan kami. Kabarnya di sana pada jam 6 pagi sekarang ni, ya? Ya, betul. Ya, okey. Baik, disebabkan kita menyebut tentang Afghanistan, kadang-kadang maklumat itu tidak sampai kepada dunia. Ya? Betul. Kerana mungkin sekatan-sekatan maklumat atau sebagainya, politik antarabangsa. Jadi macam mana gambaran sebenar daripada kacamata Encik sendiri, Encik Nur Azam sendiri, melihat tentang kemusnahan ataupun keperluan untuk masyarakat antarabangsa datang membantu di tempat yang dilanda dengan kemusnahan itu? Silakan. Okey. So, terima kasih kepada Fitri dan Hanim. So, pagi ni alhamdulillah sebagaimana yang kita akur dan tahu, memang gempa bumi yang berlaku 2 minggu yang lalu telah memberikan kesan terhadap lebih daripada 360,000 rakyat yang berada di sekitar daerah Kos dan juga Paktika. So, kawasan ni sebenarnya memang kawasan yang sangat terpencil dan kawasan pedalaman. Kawasan ini memang terletak di daerah pegunungan dan banyak pemukiman yang terletak di kampung yang berbukit-bukit sebenarnya merupakan cabaran paling besarlah kami untuk sampai daripada satu kampung ke satu kampung. Dan hampir kalau kata rata-rata setiap hari itu kami terpaksa melalui jarak perjalanan untuk sampai ke tempat bekerja, sama ada mobile klinik maupun nak buat assessment dan juga nak menghantar barang-barang keperluan rumah dan juga keperluan-keperluan lain seperti selimut, bantal dan tilam. Kita akan mengambil masa 2 ke 3 jam untuk sampai ke tempat. Dan daripada satu tempat pula nak sampai ke tempat lain pun sama. So jalan kebanyakannya jalan off-road dan ada jalan ataupun lebih daripada 50% jalan yang kami lalui di kawasan pedalaman ini menggunakan laluan sungai. Maknanya dasar sungai itu jadi laluan jalan lah. So kalau hujan macam 2 hari lepas hujan di tempat kami di Spera Coast tempat kami bekerja, so maknanya kena tunggu air itu macam surut sikit baru kita boleh lintas sungai itu. Tapi ada yang memang apabila air itu melalui sungai itu sendiri, kami tak dapat nak sampai ke tempat yang nak dituju lah. Yeah. So ini antara cabarannya lah. Dan bila kita melihat kepada tragedi gempa bumi yang baru-baru ini berlaku menyebabkan ribuan rumah yang musnah. Apatah lagi keadaan di situ sebenarnya telah pun dilubangi dengan kemiskinan kan. Selepas itu datang pula gempa bumi. Bagaimana dengan usaha itu? Dan kabarnya sekarang pun cuaca tidak mengizinkan, hujan pula selepas daripada keadaan itu berlaku. Kerja-kerja untuk memberi bantuan juga agak terganggu ya disebabkan itu, Encik Nur Azam? Ya, betul. Betul. Okey, kalau kita tengok mungkin semalam maknanya bila kita tahu akhir raya, banyakkan NGO pun memang stop sekejap lah usaha bantuan. Tapi sehari sebelum tu memang hujan yang agak lebat di Ghazni sendiri banjir. Kami juga terkesan lah dengan usaha untuk menggerakkan tim mobile klinik kami ke tempat. Tapi tetap ada bantuan-bantuan yang memang diselaraskan dengan baiklah dari sisi NGO antarabangsa, sama ada daripada UN OCHA, daripada World Food Program, daripada WHO dan sebagainya. Kami terlibat dalam perbincangan-perbincangan ini supaya setiap pergerakan ataupun usaha untuk merawat sakit-sakit yang terdedah selepas daripada gempa ini dapat dijalankan dengan baiklah. So doktor-doktor pakar kami sendiri berusaha untuk membantu sama ada di klinik bergerak ataupun juga kami menempatkan ada pakar ortopedik kami Dr. Ashraf untuk bekerja di hospital yang mana merawat pesakit-pesakit yang terkesan akibat gempa, sama ada patah tangan, patah kaki, dan juga ada juga mereka yang terhempap batu maknanya di kawasan gunungan ni banyak batu dan apabila gempa bumi berlaku batu ni berjatuh ke rumah-rumah mereka dan menyebabkan juga runtuhan rumah mereka. Cik Azam, macam mana pula dari segi koordinasi disebabkan mungkin kekurangan kemudahan awam ya di kawasan yang agak terpinggir. Betul. Dari segi untuk pastikan misalkan nanti kalau dah keluar, kita dah pasukan gerak kerja ni dah keluar, kesinambungan daripada bantuan itu untuk memastikan kalau yang dirawat tu ada rawatan susulan, bermaksud kita tidak datang dan pergi tapi ada koordinasi yang berpanjangan untuk di satu tempat. Betul.
Betul. Okey, setiap laporan ni kami memang ada penyelarasan dengan pejabat daerah di KOS ataupun di Paktika. So maknanya setiap laporan yang kami buat ni kami akan share dengan pejabat-pejabat ni, dan kami juga sebenarnya ada partner ataupun rakan kerjasama yang memang akan meneruskan usaha ni. Malah pasukan pertama kami yang berada di sini mungkin akan pulang besok, tapi pasukan kedua sedang menjalankan kesinambungan program lah. Maknanya pasukan kedua akan meneruskan program untuk melihat dari segi keperluan air, di mana kita akan cuba membina semula tangki air yang dah rosak akibat daripada gempa bumi hari itu untuk disalurkan di satu kawasan di Gorma di KOS, dan juga beberapa program seperti MHPSS yang mana kami train staf-staf ataupun sukarelawan daripada partner kami untuk turun bersama-sama 2 orang daripada Malaysia yang masih belum balik lagi untuk berada di lapangan. Besok mereka akan turun semula ke KOS untuk memberi ataupun melakukan assessment dan juga survey. Selepas itu mereka akan terus melakukan menyelaras program-program di sana. Dan pastinya setiap daripada kita perlukan perkara ini kan, lebih-lebih lagi bagaimana untuk menjiwai erti pengorbanan itu sendiri. Mungkin Encik Nur Azam nak kongsikan bersama dengan kami, bila dah berada di tempat itu, apakah erti pengorbanan sebenarnya pasukan Malaysia hadapi dalam situasi itu yang boleh disampaikan kepada kami semua? Silakan. Sebenarnya kalau kita nak lihat erti pengorbanan dalam, terutama bila kita berada sini di waktu hari raya kan, maknanya perkara yang sangat besar yang patut kita dapat rasakan adalah nilai kesyukuran lah. Nikmat yang kita sendiri dapat di Malaysia, kelebihan yang kita ada dengan setiap usaha yang nak kita buat di sini sebenarnya membantu serba sedikit meringankan mereka punya penderitaan. Tetapi mereka sendiri tidak kurang daripada adab, maknanya dari segi menghormati tamu, tetap nak meraihkan tamu, tetap kata jangan baliklah, tinggallah di sini, makan dulu di sini. Padahal kita pun tahu kat situ tak ada makanan kan. Tapi tetap semua yang kami kunjungi ataupun kami sentuh ni memang akan minta kami makan tengah hari. Dan saya memang tahu mereka tak ada pun makanan sebenarnya untuk santunan kami. So dengan rasa syukur ni lah patutnya kita masih terus mengusahakan usaha bantuan ni. Tak kira lah di mana negara sekalipun. Malah di Afghanistan saya rasa gempa bumi ni adalah peluang untuk kita membantu Afghanistan. Maksudnya kita selalu sebut disaster ataupun merupakan opportunity untuk pembangunan semula. Dia juga merupakan opportunity untuk, kalau kita lihat di Aceh kan, maknanya proses pendamaian itu sendiri berlaku selepas daripada gempa lepas daripada tsunami itu. So kita boleh melihat mungkin NGO Malaysia yang datang ke sini dapat menjadi perantara untuk meningkatkan lagi usaha-usaha bantuan, bukan sahaja semasa fasa gempa bumi ini, tapi boleh kita melihat fasa-fasa pembangunan untuk melihat apa Afghan ini bangun dan bangkit semula. Baik, InsyaAllah semoga ada sinar untuk Afghan kembali bersinar dan juga dapat memberikan kemakmuran dunia. Terima kasih Encik Nur Azam bersama Ketua Pasukan sama-sama yang bersama dengan Angkatan Perubatan dan sebagainya untuk membantu mereka yang terjejas di Afghan akibat daripada kejadian bencana alam, gempa bumi dan sebagainya. Semoga ada sinar untuk pendidikan, untuk insya-Allah. Pelbagailah kita nak melihat negara Islam ni kembali membangun, kembali dipugar, kembali cantik, kembali bermaya, memberikan sesuatu untuk dunia insya-Allah. Insya-Allah. Baik, Fetri, kalau daging korban ni, okey, terima kasih Cik Nur Azam. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi. Kita dah seimbang yang akan datang dah terputus hubungannya. Okey, Fetri, saya nak tanya, kalau daging korban ni selalu masak apa? Saya kan tak makan daging. Alamak, kita salah tanyalah. Yang ini tak makan daging. Tapi saya suka memberi. Kalau saya pergi ke Bangladesh tu, mereka bila kita memang buat, berebut. Subhanallah. Memang yang berebut. Sakit yang bertongkat datang untuk ambil tu dengan penuh rasa syukur sampai menangis. Betul. Sebab apa kita tanya, Fetri? Sebab kita nak bagi anda idea nak masak apa daging korban yang ada kat rumah tu. Tapi kalau isteri saya orang Kelantan, dia suka buat macam singgang sikit. Lepas ni kita tunjukkan kepada anda semua ya, macam mana resepi singgang tu. Rehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, kembali bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita dah janji tadi, kita nak kongsi bersama dengan anda apakah resepi yang terbaik yang mungkin menjadi idea kepada anda di luar sana untuk masak daging korban ni. Jom kita sama-sama saksikan daging singgang Kelantan. Macam mana? Apa resepinya? Sedap ke tidak? Jom sama-sama kita saksikan. Berusia 33 tahun, anak jati Kelantan ini lebih selesa memegang pisau, senduk dan periuk walaupun mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang komputer. Razali Zakaria minat memasak sejak dari kecil dan kini mempunyai sebuah kafe yang menyajikan masakan Thailand serta kepelbagaian kek. Istimewa sempena Hari Raya Korban, Razali akan menunjukkan cara memasak sejenis lauk berasaskan daging yang popular dari negeri kelahirannya. Okey, Encik Razali, apa menu istimewa Encik Razali ingin kongsikan bersama penonton Mesyai sempena Raya Haji tahun ini? Okey, untuk tahun ini saya akan masak resipi special daripada kampung saya, negeri Kelantan, iaitu daging singgang ala Kelantan. Okey, daging singgang ni dia sangat simple dan sangat sihatlah makanan dia sebab dia tak ada tumis, dia tak ada minyak. So dia sekadar sup yang kita letak semua rempah-rempah yang bagus untuk kesihatan lah. First step, kita nak buat apa? Okey, first untuk buat daging singgang ni, benda yang paling penting sekali adalah cara kita potong daging lah. So the best way untuk potong daging, especially untuk sup macam ni, kita kena potong against the grain lah, ataupun orang kita panggil lawe urak. Lawe urak. So macam untuk nak buat daging singgang ni, kita kena ada bahagian yang berlemak-berlemak ni. Sebab bahagian berlemak ni lah yang bagi flavor, bagi rasa sedap. So cara nak potong daging, normally saya akan potong macam ni. Okey. So macam ni kan nampak dia against the grain kan. So kita against the grain macam ni. So bila kita makan, daging tu akan jadi lagi tender dan dia tak akan lekat celah gigi lah. Resepi yang saya tengok kat sini, bahan-bahan lah. Antara bahan-bahannya adalah lada kering, bawang putih, bawang merah, halia, apa ni? Asam keping, budu, ketumbar. Ni nise ataupun gula Melaka orang sini panggil. Ni garam. Garam. Okey, garam kita pakai garam Himalaya lah hari ni. Untuk hari ni saya dah siap rebus daging ni. So untuk nak buat daging singgang ni, rahsia dia daging mesti fresh. Jangan pakai daging yang frozen lah. Kalau daging boleh je pakai yang frozen, tapi rasa dia agak lain lah sikit. Okey, untuk hari ni saya bagi sup dia tu sedikit cloudy lah, sedikit pekat sebab saya tak buang semua. Sebab saya nak rasa air daging tu. Apa yang menarik kat sini, tak pakai minyak langsung. Ya. Sangat sihat. Kalau katakan macam yang ni kita dah rebus siap-siap kan. So kalau untuk penonton di luar sana, mungkin diorang boleh letak air dan letak daging teruslah kan? Yes, boleh letak air, letak daging terus. Macam ni saya akan tambah sedikit air. Air zam-zam. Air zam-zam sebab Raya Haji kan. Tak adalah ni air kosong je, air tapisan. Lepas tu sebenarnya daripada sini kita dah boleh campak semua. Kadang-kadang orang dia letak, okey ni adalah biji ketumbar. Kenapa kita kena letak biji ketumbar sebenarnya? Okey, biji ketumbar ni nak bagi rasa dia punya rempah-rempah tu. Orang Kelantan ni dia panggil rempah. So yang ni saya dah toastkan sedikit di atas api untuk kalau Mak Saleh panggil wake up the spice. Oh. So kita tuang sikit dan kita grind supaya itulah rasa dia naik sikit. Okey, bila dia dah ni, cuba boleh bau kan? Dia punya rasa dia tu sangat kuat kan? So kita boleh letak dalam ni. Lepas tu kita letak benda yang kasar dulu. Ni kita pakai lengkuas. Saya ikut style mak saya lah. Mak saya dia suka pakai lengkuas besar-besar ni kan. Kadang-kadang bila kita ambil masa nak makan tu excited kan, besar. Rupa-rupanya lengkuas bukan daging. So yang ni pun kita ketuk juga. Bila kita ketuk dia hancurlah sikit. So nanti dia flavor dia akan keluar lah. Okay, so saya masukkan all the bahan-bahan ni. Cili ni tadi saya dah toastkan di atas api. So that dia bau smoky dia tu lagi kuat. Yang ni saya campak je semua dalam ni.
Untuk hari ini saya pakai Nise ataupun orang sini panggil gula Melaka. Apa tu pakai Nise? Sebab saya rasa suka rasa lemak dia. Bila dia gula ni dia sekadar rasa manis, tapi kalau kita pakai Nise, dia bagi rasa macam palm sugar tu, dia rasa macam lemak-lemak sikit. Dan kita letak sikit je. Dia bukan untuk maniskan sup, tapi untuk balancekan rasa garam. Lepas tu kita letak sedikit budu. Kita letak dalam ni sedikit adalah untuk menambahkan rasa umami. So, basically kita punya singgan daging Kelantan dah siap. Terima kasih Encik Razali kerana sudi berkongsi cara masak daging singgang ala-ala Kelantan bersama dengan penonton MHI. Selamat mencuba. Itu dia menu singgang versi ala-ala Kelantan dengan wartawan Mimi berkongsi kemanisannya. Ustaz Don suka kan? Oh, Masya Allah. Sup ni bagus. Kalau favourite apa kalau kurban? Korban ni dia ada beberapa sunnah Nabi. Pertama, sunnah Nabi, daging korban ni kena bagi mentah. Sebab kita nak orang tu sendiri buat cita rasa dia. Okey. Kita lupa nak bagi mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dah bersembang panjang. Okey. Tapi mukadimah kita nak mengajak kepada pembinaan dana wakaf pembinaan Masjid Jami' Al-Hikmah di Kuang ni. Betul. Jadi mungkin ada yang bertanya dah tahap mana dia punya pembinaan ni? Okey, dia bermula macam ni, saya start mukadimah awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia punya mukadimah awal dia. Masjid ni masjid lama. Ya, okey. Mungkin kalau siapa yang duduk di Selangor, dia dengar masjid ni, dia tahu ni antara masjid-masjid awal yang ada di negeri Selangor. Kemudian dalam masa yang sama, masjid ini kita tahu kalau masjid lama, dia punya kapasiti dia terhad ya? Iya, manalah kita nak, macam kat rumah kita dululah, macam kat rumah saya dulu kan. Masjid mana nak tampung. Ni dia buat untuk cukup-cukup jemaah ahli qaryah lah. Tapi sekarang ahli qaryah dah naik flat, dah naik pangsapuri, dah naik apartmen. Dia dah jadi lain. So untuk satu masjid yang dah berusia hampir 90 tahun, perkara ni dah jadi luar biasa. Dia kena berlaku satu proses pembaharuan, penambahbaikan, pemuliharaan balik pada supaya ahli qaryah dapat enjoy beribadah. Especially rumah tempat Allah. Tu makin luas. Macam-macam kan? Dulu terhad mungkin dah satu hari dah penuh. Baik, bila kita nak membina masjid ni, pastinya perlukan kepada sumbangan daripada orang ramai supaya rasa kebersamaan dalam pembangunan tu. Betul. Kita harap korporat nanti orang ramai pun terasa, kita bagi sikit pun rasa nikmat tu. Betul. Macam mana kita nak menggalakkan orang untuk berinfak, terutama membina masjid rumah Allah ni? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Sementara orang semua duk enjoy tengok view-view yang ditayangkan oleh TV3 ni, saya just nak bagi tahu satu dulu supaya tak mau orang semua, sebab kita zaman sekarang zaman persepsi. Okey. Wajtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Allah sebut dalam Quran. Jauhkan daripada berpersepsi, kerana kebanyakan persepsi akan membawa kepada dosa. So saya nak jauhkan dulu semua orang daripada persepsi bahawa tak habis-habis minta duit. Kita tak mau macam tu. Bukan masjid yang perlu kita. Kita yang perlukan masjid. Dalam banyak-banyak duit kita guna, bayangkan ini salah satu yang ada untuk memastikan kita ada jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu. Jadi saya nak bagi tahu kepada semua orang, bukan masjid perlukan kita. Kita yang perlukan masjid. Kalau tak ada rumah Allah yang minta duit daripada kita, bahaya. Kita kena berhati-hati. Sebab, pasal apa Allah tak mau duit untuk bina rumah dia? Mesti ada benda yang tak kena dengan hang. Itu bahasa dia, very simple. Itu yang pertama lah. Yang kedua, saya nak bagi tahu kata, sekarang ni masjid ni bukannya zero. Mereka dah ada 11 juta. Dan mereka perlukan daripada kita lagi 2.2 juta. Sebab lepas dah dianalisis oleh JKR dan sebagainya, so ada short lagi 2 juta. Untung rezeki kita, Allah masih bagi peluang kepada kita untuk melibatkan tangan kita dalam rumah Allah yang legend, yang lama ni, 2.2 juta. Tak banyak. 2.2 juta, rakyat Malaysia ada 33 juta. Okey, katalah yang Islam 20 juta. So hanya ada 10% saja daripada rakyat Malaysia yang diperlukan. Kalau kita tak termasuk dalam 10% tu, rugi lah.
Okey. Jadi bila masjid ini berkembang, dia kan bukan jadi hanya tempat solat ya, tapi pusat komuniti. Jadi impak tu berpanjanglah untuk sama kira kita. Of course, setiap majlis yang berlaku, paling tidak pun hadis Nabi satu, man dalla 'alal khair kafa'ilih. Siapa yang mendorong untuk buat kebaikan dan orang berterusan buat benda baik, bagi dia segala pahala. Siapa saja, orang yang berselawat, orang yang semayang, orang yang berzikir, orang yang munajat, orang yang bertaubat dalam masjid tu, siapa yang pergi dan sebagainya, subhanallah. Kalau yang saya pula nak bagi tahu di kesempatan yang ada ni, sebab time tak banyak, sempena dengan sekarang ni tengah haji dan korban, ada benda yang saya nak highlight kat semua orang, iaitu dengan elok-elok perkataan saya ni, kita berilah dengan niatkan kepada kedua ibu bapa kita dan juga kepada datuk nenek kita dan siapa saja yang kita nak. Sebab apa? Selalu orang kata, hai, mana ada kalau orang tu dah mati tak ada apa kita boleh bagi dah ke orang tu. Saya kata tak. Bukti dia adalah haji sekarang ni. Haji, apa antara ibadah haji yang ada dalam proses haji tu? Badal haji. So tengok elok-elok. Badal haji, contoh Abang Fitri dengan saya ya. Saya gambarkan Abang Fitri lah ustaznya ya, bukan saya. So saya katalah ahli keluarga saya ada yang meninggal dunia. So saya kata apa kat Abang Fitri? Abang, boleh tak tolong buat haji kepada saya punya ahli keluarga? Abang Fitri kata okey. So Abang Fitri akan membadal hajikan kepada arwah. So sekarang siapa yang pakai ihram? Abang Fitri. Siapa yang membotakkan kepala? Abang Fitri. Siapa yang buat tawaf? Abang Fitri. Siapa yang sa'i? Abang Fitri. Siapa yang melontak jumrah? Abang Fitri. Siapa yang dapat haji? Arwah. Tetapi dua-dua mendapatlah. Iyalah, yang dapat arwah. Nanti dalam sijil tu, haji sekian-sekian telah dibadalkan oleh Abang Fitri. So sekarang kalau orang lain buat ibadah, orang lain tak boleh dapat, badal haji sepatutnya tak sah. So saya nak menambahkan keyakinan kepada semua orang yang tengok dengan nombor akaun duk tertera di bawah sini. Terima kasih TV3 buat macam ni. So dengan adanya nombor akaun macam ni, tuan-tuan boleh niatkan kepada ibu bapa kita RM10, RM15, tak kisahlah berapa pun, bagilah, sebab peluang masih terbuka. Dan ingat 2.2 juta ni, kalau satu orang yang kaya dia tengok TV3 sekarang ni, dia balun dia seorang, habis orang lain semua tak dapat. Itu je. Ini perkara. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berkata, siapa yang membina rumah Allah di dunia, Allah akan bina mahligai untuknya di akhirat. Itu dia, tawaran Allah ni memang mengujikan ya. Untuk mendapat syurga yang tertinggi, dapat keampunan redha, asbab daripada kita infak. Betul. Ya. Jadi saya dapat ilmu barulah zaman ni, zaman persepsi. Kita masjid ni kutip dana aja, akan ada keperluan dia. Yes. Sekali pesan terakhir daripada saya untuk semua, saya pesan untuk semua ialah, nombor satu, bukan masjid perlu kita. Kita perlu kepada itu untuk ada rezeki kita yang sudah confirm untuk di jalan Allah. Yang kedua, segala amalan kita boleh dihadiahkan kepada orang yang dah meninggal dunia atau siapa sahaja, kerana kalau orang lain beribadah, orang lain tak boleh dapat, badal haji tak boleh buat. Dan yang ketiga, tolong ingat, peluang yang lintas depan kita, Allah tak akan bagi saja-saja kita tengok TV3 hari ini. Dia bukan coincidence. Yes, macam anak Abang Fitri dan saya pernah bermimpi, saya nak jadi orang berjaya lah. Kenapa kita selalu jadi macam tu? Sebab Allah mengilhamkan kita untuk hang jadi orang berjaya. Wallahu a'lam. Semoga nanti dapat pula ke tahap laduni, insya-Allah. Yes. Ustaz Don, terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk promosikan dana wakaf pembinaan Masjid Jami' Al-Umah di Kuang. Semoga ada asbab dan kebaikannya untuk kita semua. Dan nanti banyak lagi channel akan menyusul bersama kami di MHI Malaysia hari ini. Malaysia hari ini kembali bersama dengan anda untuk 11 Zulhijjah. Bila dah masuk bulan Zulhijjah, pastinya kita nak mulakan pecutan awal untuk bulan ataupun tahun baru Islam. Apakah antara amalan-amalan yang kita nak lakukan? Ini dia, kita nak bagi tahu kepada anda semua, nak berkongsi bersama dengan anda amalan berinfak di bulan Zulhijjah. Bersama dengan saya secara maya Ustaz Iqbal Zain, Duta Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ni? Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah. Ustaz juga saya harapkan yang terbaik Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita nak kongsikan Ustaz, ramai di antara kita yang mungkin ada yang faham, ada yang belum lagi benar-benar faham kenikmatan beramalan ataupun melakukan amalan yang baik di bulan Zulhijjah. Ustaz nak kongsikan bersama dengan kami, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penonton, para sahabat yang dikasihi dan diberkati Allah Ta'ala sekalian. Kita telah masuk dalam bulan Zulhijjah, bulan yang suci, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bulan yang terdapat banyak keutamaan.
Zulhijjah disebut sebagai bulan yang banyak keutamaan kerana ada banyak amalan yang disunnahkan pada bulan ini. Di antara amalan yang dianjurkan pada bulan ini adalah ibadah haji, suatu ibadah yang hebat bagi yang mampu melakukannya. Di dalamnya ada solat sunat Aidul Adha, di dalamnya ada ibadah korban, di dalamnya ada ibadah puasa, digalakkan berpuasa pada hari Arafah bagi yang mampu. Ya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada hari-hari yang 10 ini, iaitu 10 awal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Baginda SAW bersabda, ia lebih baik daripada jihad fi sabilillah, kecuali seorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi, iaitu dia telah mati syahid. Dan dalam hadis yang lain dikatakan bahawa Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya berbanding 10 hari Zulhijjah ini. Maka perbanyakkanlah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Di kelebihan, saya nak kongsikan kelebihan bersedekah di bulan Zulhijjah, di antara yang menunjukkan keutamaan bersedekah yang sudah melihat ajalnya di depan mata, bahawa jika ajalnya ditangguhkan sebentar saja lagi, maka kesempatan itu nak digunakan untuk bersedekah, untuk nak berinfak, untuk nak berwakaf. Sesuai dengan firman Allah SWT yang menceritakan saat seseorang ingin menjelang ajalnya, yang bermaksud, dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan aku sebarang waktu yang dekat sehingga aku dapat bersedekah dan agar aku masuk dalam kalangan orang-orang yang saleh. InsyaAllah Ustaz, kita nak panjangkan juga amalan-amalan yang boleh dilakukan sepanjang bulan Zulhijjah sebelum kita tamatkan tahun akhir ini, bulan akhir ini, sebelum kita mulakan pecutan awal pada tahun baru Islam. Ustaz, apa yang nak disarankan selain daripada amalan yang telah pun disebutkan tadi? Mungkin Ustaz nak huraikan terlebih lagi. Baik, ada beberapa amalan yang kita boleh bagi keutamaan yang kita boleh lakukan pada bulan Zulhijjah ini, yang mana kita digalakkan sepanjang 10 hari awal Zulhijjah. Antaranya adalah banyak berzikir pada Allah, banyak mengingati Allah, banyakkan berpuasa, menjauhi maksiat, banyakkan takbir, berkorban dan melakukan amal-amalan yang lain seperti membaca Al-Quran, solat sunat. Dan kita jaga qabliyah kita, solat sunat ba'diyah kita jaga solat sunat duha, kita jaga solat sunat tahajud, dan setiap malam kita cuba solat sunat witir dan bersedekah. Semua amalan itu sememangnya memang boleh dilakukan pada bila-bila masa. Tetapi apabila dilakukan dalam tempoh masa yang sangat mulia, sangat agung, maka ganjarannya akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, InsyaAllah. Ustaz, nak kongsikan juga bersama dengan kami alang-alang ni Pertubuhan Mihrab, iaitu kempen membangun asas Islam melalui Institut Masjid dan juga Tahfiz, Ustaz, ya? Ya, betul. Jadi mungkin Ustaz nak kongsikan? Silakan. Baik, salah satunya adalah sedekah bagi mereka yang berjuang mencari ilmu dan menyampaikan ilmu. Saya ingin berkongsikan berkenaan dengan kempen yang sedang dijalankan oleh Pertubuhan Mihrab, iaitu kempen membangun aset-aset Islam melalui pembangunan masjid dan tahfiz. Kita sedia maklum bahawa peranan masjid dan madrasah tahfiz adalah sangat hebat. Oleh sebab itu, sekarang Pertubuhan Mihrab sedang fokus membantu mengumpulkan dana pembinaan untuk Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh di Rawang, yang mana pembinaan bangunan baru dan juga bangunan baru bagi Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Jadi Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh di Rawang ini pada ketika ini tidak dapat lagi menampung jemaah yang ramai, yang jemaah terpaksa sembahyang di pekarangan masjid. Syukur apabila penantian ini telah berakhir, apabila pihak masjid melantik Pertubuhan Mihrab untuk mengumpulkan dana bagi pembinaan masjid yang lebih baik untuk kegunaan para jemaah di sini. Adapun projek yang kedua itu pembangunan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Pada ketika ini menjalankan sesi pembelajaran di dalam bangunan yang disewa dan tempat adalah terhad, kemudahan adalah sangat terbatas, maka pihak Ma'had telah membeli sebidang tanah dan kita perlukan dana daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk membangunkan bangunan di atasnya, dan dana masih belum dicukupi, dan kami harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi sumbangan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah berkati setiap ringgit yang disedekahkan. InsyaAllah, amin. Ustaz, kita ni tidak akan miskin jika kita bersedekah, Ustaz, ya. Mungkin nak menjentik hati kita semua untuk melakukan infak dan juga sedekah. Yang terakhirnya dari Ustaz, silakan. Baik, untuk kita convertkan harta kita daripada dunia ini masuk dalam bank akhirat. Apa yang berada di dalamnya adalah harta kita yang hakiki,
Dan kepada siapa yang ingin menyumbang, maka anda boleh melihat akaun bank yang tertera pada kaca TV anda. Anda boleh ambil gambar sekarang ataupun screenshot dan ataupun boleh memberi sumbangan secara online melalui www.infaqmihrab.com. Dan melalui Bank Islam kita ada My Istiqamah yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedekah pada setiap hari dan boleh setkan RM10 sehari atau terendah RM1 sehari. Jadi setiap hari kita dapat keberkatan sedekah dan Rasulullah mengatakan sedekah itu menolak musibah, menolak bala, menolak penyakit. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Amin, insyaAllah. Terima kasih Ustaz Iqbal Zain, Duta Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Kita harapkan segalanya dipermudahkan atas usaha baik ini, insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah, itu dia. Terima kasih banyak. Baik. Selamat Hari Raya Aidil-Adha. Selamat Hari Raya juga kita ucapkan kepada Ustaz dan juga tim, insyaAllah. Itu dia Ustaz Iqbal Zain, Duta Pertubuhan Mihrab yang berkongsi tentang bagaimana untuk anda berinfak di bulan Zulhijjah ini, insyaAllah. Baik, Fetri, kita dah di akhir-akhir rancangan ini. Sambil-sambil meninjau paparan akhbar untuk hari ini. Banyak nampaknya ya. Itulah dia. Itu dia. Kongsi satu di halaman ke-8. Boleh. Okey, kita nak kongsikan sedikit ini di halaman 8 Harian Metro. Kita nak kongsikan bersama dengan anda sempurna ibadah haji. Alhamdulillah 14,306 jemaah haji Malaysia termasuk 26 pesakit dibawa ke Arafah untuk berwukuf. Ini dia ada gambar seperti mana yang anda dapat saksikan. Dan pastinya kita harapkan haji mabrur untuk setiap peserta-peserta yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. InsyaAllah sempurnanya ibadah haji pada tahun ini. Dan di halaman ke-5 di pencaharian ibadat korban kembali meriah dan kita pun berbangga dapat melihat jemaah semuanya bersungguh-sungguh untuk hidupkan korban ini dan dapat pahala. Masjid penuh, kurban penuh, orang semua ada semangat untuk berjuang. Katanya sampai ada yang seekor 20,000 pun sanggup. Ada. Habis ya. Habis, alhamdulillah. Okey, dan di Cosmo di halaman yang ke-6. Baik, ini juga kita berkongsi tentang sambutan Aidil-Adha yang berjalan dengan lancar. Seperti mana yang kita nak kongsikan bersama dengan anda ni, kalau di Kuantan, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah di Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menunaikan solat sunnah Aidil-Adha bersama dengan umat Islam di Masjid Tengku Ampuan Afzan Kuantan. Di Ipoh juga, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menunaikan solat sunat Aidil-Adha bersama dengan 1,000 jemaah di masjid berdekatan. Sedikit yang kita nak gambarkan bagaimana suasananya pada pagi Raya Aidil-Adha. Itu dia. Di samping halaman ke-6 keputusan tentang Aidil-Adha, ibadah korban disambut meriah di seluruh negara. Dan kita pun seronok tengok sebenarnya kan status semuanya berjuang. Kalaupun mungkin ada yang tak dapat korban, tak mampu, tetap juga tolong pegang tali ke, tolong lapah ke. Ada sumbangan kepada masyarakat, ada sumbangan kepada agama dan dapat kembali bernyawa setelah kita ni diuji dengan PKP sekian lama. Baik, insyaAllah. Okey, Fetri, esok kita akan bercerita tentang masyarakat digital. Sejauh manakah kita punya masyarakat digital ni? Adakah minda kita ataupun kita sendiri sahaja yang katanya konon-konon digital, tapi bagaimana pergerakan kita ke arah itu? Digital pun kena ada keselamatan dia. Betul. Kita nak buat digital ni, tapi apa jaminan keselamatan? Kita bincangkan esok semua aspek yang berkaitan dengan masyarakat digital ini. Baik, sokong kami, teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini esok 9.30 pagi dan teruskan berkorban dengan semangat juang yang tinggi. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Yang bersih, niat yang suci, aman.